Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ni kita bertemu lagi dalam kelas mengaji tulis artikel jurnal berindeks. Kita dah membincangkan jenis-jenis artikel jurnal berindeks. Kita dah sampai cover topik yang terakhir dalam konteks paper yang tidak ada data ataupun analisis ataupun ada data tapi dia ringkas. So kita dah masuk pada jenis-jenis yang terakhir. Sedikit pengulangan, kita dah cover research article, literature review, general review, conceptual, dan sekarang ni kita nak cover jenis artikel yang berikutnya adalah short komunikasi. Jadi short communication. Jadi kalau bahasa Melayu dia dipanggil komunikasi pendek. Jadi bila sebut komunikasi pendek ni, jumlah muka surat dia tak terlalu panjang. Muka surat dia pendek secara banyaknya, secara ramainya. So muka surat dia dari 2 ke 4 muka surat. Okey, jadi kita akan bincang hari ini dalam topik komunikasi pendek tu ataupun short komunikasi ataupun short communications. Dalam kita nak menambahkan lagi jenis-jenis artikel yang kita boleh keluarkan. Jadi kita kena belajar dalam konteks apa yang dikatakan short komunikasi itu supaya kita boleh terbitkan artikel jurnal. Okey, short communication juga adalah artikel jurnal. Okey, kalau tanya saya, kita ada ada setengah orang suka buat research tau. Bila dia buat research, dia kurang literature. So ni platform dia. Jadi dia buat artikel, kadang-kadang dia simple je, mungkin deskriptif dia ataupun data ringkas dia mungkin survey 5 orang je. Jadi kita ada platform yang kita untuk terbitkan artikel kita. Okey, hari itu mungkin kita dah jumpa paper yang buat pilot study. Jadi pilot study pun dah kata pilot study pun boleh publish artikel. Okey, memang saya setuju sebenarnya pilot study kalau orang kaji, contohlah orang kuantitatif especially, kadang-kadang dia boleh buat 3 paper pilot daripada satu tesis. Jadi kita sebenarnya selalu nak buat yang komprehensif, kita nak masukkan semua. Tapi kadang-kadang audien, orang yang nak baca tu kadang-kadang tengok sepihan je. Jadi kita boleh terbitkan 3 macam contoh saya bagi tadilah. Satu tesis nak buat pilot, kita boleh buat 3 paper dalam pilot. Begitu juga kadang-kadang dalam artikel kita ni ada part yang sebelum tu short communication ni boleh ada data dengan boleh tanpa data. Jadi kita boleh terbit artikel kita di short communication ni dengan ada idea je. Dia ada lisma je. Maksudnya dengan ada idea saja, tapi kita perkemaskan idea tu. Of course dia perlukan ada juga gambar rajah dengan jadual. Kita kena compress. So jadikan pelbagai maklumat, kita integrasikan, sinergikan dia dalam satu gambar rajah atau dalam jadual. Jadi kita nak bincang, so kita ada dalam 53 slide untuk short communication ni. Jadi dia lebihkan kepada nak menunjukkan supaya bila nak tulis artikel ni, first step yang kita kena tahu sekarang macam mana rupa dia, macam mana dia punya outline, sejauh mana kemampuan kita selaku researcher boleh menerbitkan short communication. Kalau tanya saya, positif, sebab saya yakin semua orang boleh terbit short communication. Sebab yalah, kalau kita ada data, kita boleh hantar research articles. Kemudian kita boleh gunakan teknik macam gunakan SLR ataupun bibliometrics analysis dalam literature review. Kemudian kita boleh buat general review. Ni lagi best, dia review je, tidak ada satu spesifik atau teknik. Kemudian kita boleh come out something like conceptual yang kita propose. Tak salah propose template ke, propose framework ke, propose model. Dan hari ini kalau kita ada satu research ringkas, kalau tanya, kalau macam orang akademik ni kadang-kadang dia buat simple research, macam contoh buat survey satu malam COVID-19 ke, ataupun ambil data dalam kelas, dia tengah mengajar dalam kelas, kita buat simple survey, kemudian result tu kita boleh publish, jadikan short communication. Tetapi walau bagaimanapun, kita kena tahu dekat mana jurnal yang kita nak hantar, supaya topik yang kita cover tu selari dengan aim dalam research tu, dalam publisher ataupun dalam jurnal tersebut yang memenuhi kehendak chief editor. Yang tu kena faham dulu. Kalau tanya saya adalah kita mencipta peluang itu.
Jangan sampai kita mencipta sesuatu yang kita tidak tahu siapa audien dia. Market segmentation ni kita tak tahu. Kalau tanya saya, ambil sedikit masa, kita pun dah belajar database, kita pun dah belajar cara buat advanced search. Jadi kita tahu identify satu-satu jurnal tu, apa demand dia, apa keinginan dia. Daripada situ, kita menzahirkan satu artikel yang match dengan tu. Okay? Tulis artikel ni dia kena ada usaha sikit lah. Dia kena investigate, menyiasat dulu. Dia tak boleh macam kita selalu fikir, okay tak apa, aku buat je banyak-banyak paper, nanti aku tahulah nak hantar kat mana. So saya rasa kat situ kurang. At least dalam kehidupan ni kita perlu ada aim, perlu ada fokus dekat mana sasaran segmentation yang kita nak hantar. From that kita cuba dapat mengeluarkan atau berkarya menuliskan satu manuskrip supaya match dengan jurnal tersebut. Okey, itu tuntutan kita yang patut kita kena buat lah. Okey, jadi kita fokus kepada hari ini. Dia lebih santai. Kalau tanya saya seronok cover topik artikel ni. Kalau research artikel tu biasa, sejak saya cover literature review, conceptual, kemudian general review dan niche short communication, pakcik sendiri pun rasa macam lega sikit, santai. Sebab benda ni seronok untuk menyampaikan. Sebab saya tahu tak ramai yang explore benda ni. Jadi kadang-kadang kalau tanya saya dah dengan stage yang saya dah hujung-hujung ni, maksudnya dah kurang aktif macam dulu. Bila saya nak tulis artikel tu based pada idea je. So tengah fikir-fikir idea, baca-baca buku, combine sikit, publish satu artikel. Kadang-kadang buat buku, kadang-kadang apply research grant. Dia macam tu je, dia tak berat dah. Okay, dulu baca tahun 2012 sampai 2015 tu waktu peak saya. Memang saya betul-betul buat research, publish. Cuma sekarang ni bila dah consider dah almost pakcik-pakcik ni, saya lebih kepada covered je apa yang knowledge research grant yang saya ada. Saya lebih kepada memberi impact situational sekarang. Jadi idea tu penting, tapi idea tu kena ada knowledge, kena ada ilmu. From kena baca jurnal jugalah. Tapi the way tu kadang-kadang saya tak perlu sampai ada research output. Sekadar cukup untuk keluarkan propose dengan idea, dah cukup bagus dah boleh terbit artikel jurnal berindex. Okay, so ni platform dia. Jadi kat mana platform dia? Jadi kat sini kita tengok dekat kita punya thesis atau research grant, bahagian mana yang kita boleh explore. Sebab kita akan habis, kita ada lagi satu kelas untuk short pula. Kita ada book review. Sebab yang ni saya kena ajar, walaupun benda ni bukanlah journal, tapi book review penting. Ada dua sebab. Yang pertama adalah saya nak semua yang mendengar, semua sahabat-sahabat semua fully utilize. Kita banyak baca buku, why not you review? Bukan tak banyak, review buku nak satu setengah, paling banyak pun 2 muka surat je kita kena review. Dan bila nak review buku ni, kena ada teknik macam mana nak review. Suatu masa dulu memang saya kaki review pula kan. Dah kurang dah. Dulu dekat Malaysia, dekat luar negara ada satu pertandingan review. Masuklah pertandingan review, asyik menang je kan. Jadi ada review. Review ni ada teknik, tak susah. Cuma mungkin kita tak expose ataupun kita tak nak deep how to review sesuatu. Contohlah kalau nak review buku, macam mana teknik review buku dia lain sikit. Review buku lain, review journal lain. Tapi kita review buku ni bukan buku biasa-biasa tau. Buku-buku yang top publisher, daripada Taylor, daripada Springer, daripada Sage. Memang kita review pun tak bolehlah buku biasa-biasa. Kita kena pakai buku yang worldwide, yang international views semua orang. Jadi kalau tanya saya, kalau you faham tentang publication, kita nak terbit di jurnal, contoh di jurnal Taylor. Jadi kita review buku Taylor. Itulah dia tip and tricks. Janganlah review buku Taylor tapi pergi terbit dalam jurnal dekat Science Direct. Okay? Book review adalah dalam jurnal. Contohnya Journal Cleaner Production. Okey, dalam tu ada book review. Cuma book review bukan kategori jurnal. Tu contoh yang kita akan cover 2 hari akan datang lagi lah. Next day lah. Okey, minta maaf tersentuh pula book review. Bukan apa, kadang-kadang seronok bila menyampaikan ni, kadang-kadang kita align balik. Okey. Jadi kita pergi definisi dulu untuk hari ni. Kita pergi untuk cover 53 slide ni, okey. Artikel jenis short communication ni adalah artikel yang perlu data, perlu ada data ataupun tidak perlu ada data dari analisis dari penyelidikan sebenar. Jadi bermaksud bahasa ringkas dia, boleh ada data, tak ada data pun tak apa. Artikel ini perlu ada tajuk, macam biasa saya sebut juga, tajuk, abstrak, kata kunci, pengenalan, literature, metodologi, perbincangan, kesimpulan, rujukan dan lampiran. Ada juga yang short communication tak ada outline. Kat sini lah kita kena observation. Sebab tu saya banyak bagi contoh. Cuma saya listkan kat sini. Dia boleh, ada yang tak boleh. Cuma nak jawab boleh dengan tak boleh ni subjektif.
Saya cuma boleh jawab macam inilah. Sebelum you nak kata boleh atau tidak boleh tu, intai, siasatlah jurnal tersebut. Lihatlah short communication ni macam mana. Kalau dia ada, dia letak intro dengan LR saja. Dia letak intro dengan discussion je. Jadi dia letak intro, discussion, conclusion. Jadi kita kena tengok. Jadi dekat slide ni memang saya tulis kesemuanya lah, sebab saya kata ini semua possibility, semua potensi yang perlu ada dalam short communication. Memang ada short communication sebiji macam research, ada intro, LR, method, analysis, discussion dan conclusion. Tapi semua ringkas-ringkas. Campur semua komponen tu cuma dalam 2 muka surat, termasuk reference sekali. Okey. Jadi walau bagaimanapun short communication terkenal dengan penulisan yang ringkas, pendek. Ringkas, pendek, tetapi padat dan mudah difahami. Okey, padat tu berasa dah buat, ringkas dah. Pendek memang betul pendek. Kadang-kadang sukar difahami. Jadi short communication sesuatu yang mudah difahami. Jadi perlu orang tulis kuali ke orang kuanti, dua-dua boleh tulis. Tapi make sure dari segi proses tu nampak macam clear cut lah, senang nak difahami. Senang nak fahami kalau mendalam, kalau kualitatif. So jangan terlalu terpesong, pergi jauh-jauh sangat. Fokus dia, spesifik apa yang kita nak sampaikan, apa yang kita aim, apa purpose, tujuan artikel ni. Okay? Jadi antara jenis-jenis artikel short communication ni adalah seperti umumnya short communication lah. Kemudian kita ada short report, kita ada experience. Saya bagi satu contoh kat sini. Experience in teaching and in learning. So dia ada invited viewpoints, kita ada commentary, kita ada brief opinions. So kita ada research highlight. Kita ada banyak lagi, cuma kat sini yang saya highlight, yang saya nak tunjuk, yang saya nak berbincang, yang contoh dia. So banyak lagi. Nanti kalau you jumpa yang consider dia pendek, 2 muka surat, nanti tengok dekat atas tu dia tulis apa. Dia tulis short communication ke, short report ke, dia tulis commentary ke, brief opinion ke, research highlight ke. Yang kita tahu di 2-3 muka surat, itu semua family yang dalam short communication. Okay. Jadi kita bagi beberapa contoh-contoh artikel short communication supaya kita nak memahami artikel-artikel ini. So kita mulakan. So kebanyakan bila dekat sini saya banyak review daripada Sign Direct. Okey, tapi bukanlah kata tak boleh hantar tempat lain, cuma saya nak tunjukkan kat sini yang Sign Direct dia ada platform yang besar daripada dulu lagi. Dia mungkin pioneer lah dengan short communication ni, tapi kita boleh explore sebab dia banyak tunjukkan jenis-jenis dia. Jadi you all nak terbit, you boleh terbit kat mana-mana. Yang mana-mana ada ruang untuk short communication. Okey, kita mulakan dengan satu jurnal ni. Simple je. Dia ada 3 muka surat. Ini 3 muka surat. So dia ada background, dia punya outline background, method, result, discussion, conclusion. Sudah 5 lah. Background, method, result, discussion, conclusion. So dia punya reference. So kat sini beza sikit. Dekat sebelum ni saya cerita tentang 2 muka surat double column ke, ataupun 2 muka surat single ke. Tetapi bila dah sampai kat short communication dia quantity. So dia ada 7 reference dia. Dia ada 5 reference dia ada 4. Maksudnya short communication mungkin reference dia pun sikit. Jadi kalau saya buat research, saya punya research straightforward. Data saya simple, reference saya pun tak banyak, dalam 5-6 je. So platform yang ada adalah short communication. So ini salah satu paper yang di mana dia punya reference 7. Banyak yang lain kan terjumpa yang sikit juga. So tajuk dia adalah dia tulis kat situ dekat nama jurnal dia Public Health. So dia kategori short communication, memang dia tulis kat tu, saya highlight warna biru. So tajuk dia An alumni study of a master in international health. Okay, dia buat tajuk simple An alumni study of master in international health. So dia yang ni dia agak lama sikit lah ni jurnal ni mungkin dia hantar bulan 12 2008. Jadi bulan Februari 2020 baru dia terbit. Ini take time lama sikit lah. Tapi paper ni kalau nak tengok dia memang ada 3 muka surat saja. Okay, dan kemudian dia ada satu table. So table dia saya ada attach sekalikan satu table dia lah. Simple je table dia. Table dia lebih kepada percentage saja. Okey. Contohnya dia gunakan satu data sebanyak 70 orang. Daripada 70 orang tu dia come out dengan ada berapa study dia ada reason for join the program, the outcome of the program, study and work after complete the program. Katakanlah kita ada buat satu courses atau program atau training, kalau kadang nak dapat feedback ke macam ni ada 70 orang, so kita dapat quantity je berapa orang. So macam reason joining of program tu adalah item-item ni kan. Jadi kita count dia dalam konsep dapatkan dia punya frekuensi dengan peratus dah.
Itu je. Jadi itu je lah kajian dia, short communication dia. Yang topik dia, an alumni study a master international hacks. Okay, so dia ni ada abstract lah. Dia ada short communication yang ada abstract, ada short communication yang tak ada abstract. So yang ni dia ada abstract, so dia ada backgrounds, method, result, discussion and conclusion. Berapa muka surat? 3 muka surat. Berapa appendix dia? 7 sahaja. Okay, kita pergi yang paper yang kedua. Paper yang kedua, semakin lama dia makin, saya mulakan yang pada saya dia agak compress lah, sampai kat bawah tu lagi simple. Okey, yang ni dia ada 7 muka surat. Okey, 7 muka surat. Dia ada satu tables, dia ada 2 figure. Okey, yang ni saya nak tunjukkan jugalah, yang nanti orang kata short communication tak ada yang banyak. Ada, ni salah satu yang ada 7 muka surat, ada satu table, dia ada 2 figure. Kemudian dia ada satu page, banyak jugalah dia punya ni. Okey, so tajuk dia Adapting Scenario for Climate Adaptations, Practitioner Perspective on the Popular Planning Method. So ni tengok perception je, practitioner perception on the popular planning method. So dia hantar jurnal dekat Environmental Science and Policy. Okey, dia kelebihan artikel ni, memang saya dah highlight warna biru, nanti you tengok tau setiap perkara yang saya highlight. So artikel ni saya highlight because of ada collaboration daripada Australia, UK, daripada Netherlands, daripada UK, Netherlands, Australia. Alright, daripada 3 countries tu. Okay, alright. So dia ada tunjukkan sini ada kita panggil word cloud. So you tengoklah contoh yang saya bagi, dia letak word cloud. So when a scenario planning most useful. So ada teks-teks lah kan. Bila sebut word cloud tu banyaklah perkataan disusun dalam bentuk image. Okay, ada dua figure yang dia highlight. 2 figure tu saya letak sebagai contoh lah. Jadi kita boleh simple buat short communication ni. Main besar lagi gambar dia. Jadi kalau ikutkan 7 muka surat ni makan space kat gambar je. Okay, right. Okay, yang contoh yang ketiga, yang kat sini saya nak tunjukkan, yang tadi yang pertama saya nak tunjukkan yang komprehensifnya, maksudnya ada 5 outline. So yang kedua saya nak tunjukkan pada muka surat 7 muka surat pun boleh hantar short communication. Kan yang kata reference satu muka surat tak boleh hantar. So ini satu double column satu muka surat penuh reference pun dia panggil short communication. Okay, yang tadi tu perception practitioner. Okay, yang ketiga ni kategori short communication tetapi no outline. Maksudnya dia tidak ada background, research method, dia tak ada, dia menulis je. Okey, jadi letak je abstract, terus tulis. Jadi macam tu kan. Jadi paper ni 3 muka surat, reference dia 4 je. Ada 4 je reference dia. Menarik kan? Jadi ada 2, walaupun dia 3 muka surat tapi dia ada 2 table, dia ada 2 figure. Kan? So dalam artikel ni, kenapa paper macam tu dia agak kritikal lah sekarang ni. Paper ni ditulis oleh orang Malaysia kebanyakannya, secara total semuanya Malaysia, di hospital dan department yang berbeza. Jadi kita tahu topik paper 2020 ni paper pasal COVID-19. So tajuk dia COVID-19 for Pediatrics Case in Malaysia. Okay, so terbit di International Journal of Infection Disease tahun 2020. Ini paper dah lama dah volume dah ke 94 lah. Ini memang Q1 lah. Okay, so jurnal ni tadi tulis berapa muka surat? 3 muka surat. Ada 2 table, ada 2 figure dan reference, ada 4 reference saja. Okay, kita boleh tengok paper ni contoh bagus, you baca supaya you dapat input. Lagi-lagi case ni bincang case COVID-19 di Malaysia. Okay, memang saya tunjukkan gambar rajah table itu, di mana cerita pasal pertama, cerita pasal demografi. So tengok latar belakang pesakit COVID-19 tu, case pertama, case kedua, case ketiga, case keempat. So tu daripada clinical data. Kemudian dia buat swab result pun, yang show pasal swab tu. So kita ada case 1, case 2 and case 3 and case 4. Dia tunjuklah dia punya summaries tu. Dia tengok ada yang main base yang pada time, dates. Kemudian ada yang main pada demografi, age, gender, ethnic, national. So dia ada buat benda tu. Jadi kita tengok, memang saya ada letakkan dalam slide, dan full artikel memang saya bagi dalam link Google Drive. Nanti you kena buka link tu untuk dapatkan full paper. Saya kena pakai Google Drive sebab artikel banyak. Banyak contoh-contoh artikel yang kita nak bincangkan. Jadi kalau saya letak dekat group WhatsApp nanti cram pula jadi. Okay, ni paper COVID-19 yang maksudnya dia cuma 3 muka surat, reference ada 4 saja, dia ada 2 figure, 2 table. Okay, terusnya paper short communication ni dia ada outline. So outline dia introduction,
sample and data, dia sekali aja introduction, sample and data, empirical analysis, result dan conclusion. So kat sini muka surat dia 3 muka surat saja, reference ada 9 saja reference. So paper dia dekat paper economic letter, nama jurnal dia economic letters. So nama tajuk dia adalah which firm use Islamic financing. Okay, which firms use Islamic financing. Saya ingat mula-mula ni orang Malaysia, tapi bila tengok dekat dia punya affiliation tu dekat UK, nama dia Marizah Minhad dengan Nazam Zulkarnain ni. So bila tengok oh punya dekat Business School Edinburgh, Napier dekat University UK dengan Salford Business School dekat UK juga. Jadi tak tahulah, mungkin orang Malaysia berhijrah ke UK tak tahulah macam mana, ataupun orang yang negara-negara yang confirm macam nama orang Islam, jadi mungkin orang daripada negara Arab dan sebagainya. Okay, paper ni menarik sebab dia selain daripada abstract, dia ada satu tambahan yang namanya ada highlight. Maksudnya dia nak kata dalamnya apa yang dalam konten dalam artikel. Saya tak tahu kenapa, mungkin dekat jurnal ni memang dia ada ruang untuk prefer buat highlight. So dia beritahu lah, we study the use Islamic finance instruments, its form, significant share to user capital structure, less profitable firm use more debt in equity which large made up. Okay, jadi case kat sini dia tunjukkan ada highlight. Dia dekat atas tau, dia sebelum ke abstract dia ada highlight. Tu kelebihan artikel ni. So mungkin dia ada buat highlight, kemudian ada abstract. Dan artikel ni terbit agak cepat juga, hantar bulan 3, bulan 10 terbit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dalam 8 bulan. Okay, so paper ni ada 3 muka surat saja, reference ada 9. Saya tunjuklah sikit. Kadang-kadang you all kena tengok macam mana gambar rajah table dia, supaya kita dapat idea, oh macam ni nak buat table, oh table macam ni pun boleh buat. So kita boleh adaptasi contoh-contoh table ni. Okay, alright, kita pergi lagi short communication ni. So kita ada banyak contoh, sebab saya kadang-kadang seronok short communication ni. Kalau saya jumpa memang ada benda yang smartnya dia, simple dia idea dia, macam ni pun boleh terbit Q1 lah. Jadi dia selalu beri positive mood, positive vibes untuk saya lah, untuk selalu fikir benda ni kita boleh buat. Dia boleh buat, apa pasal kita tak boleh nak buat kan? Jadi kita kena buat. Okay, jadi seronok lah bila explore paper short communication. Okay, so paper ni 5 muka surat. Dia punya reference banyak, dia ada 51 reference, banyak lah, tapi dia double column. So dalam satu muka surat lebih. Okay, tak ada appendix dan sebagainya. Okay. So paper dia towards integrated food policy, main challenge and step ahead. Okay, saya baru ingat kenapa saya ambil paper ni, sebab dia cerita pasal polisi. Sebab salah satu keperluan buat short communication ni pasal polisi. Contoh kan, kita boleh cerita macam bank negara baru keluar report something like macam kita COVID-19 ada new report kan. New report tu, kalau you dalam bidang tu, dalam bidang ekonomi contohnya, kita ambil report tu dan kita kupas report tu mungkin dalam konteks ekonomi punya situational ataupun theory base, kemudian anda publish kat sini. Padahal dalam bank negara keluar 5 perkara, A, B, C, D, E. Anda kupas 5 ni, okay, letak sikit table dan figure dan anda publish. So sebenarnya paper policy pun ada. Contoh paper UNESCO, ramai yang cover paper UNESCO sebenarnya. Sebenarnya memang paper-paper yang pertubuhan antarabangsa ni ada high demand dia, UNESCO, WHO. So benda-benda ni memang ada tak saya ada cover? Saya rasa ada, antara belakang-belakang nanti saya ada cover pasal satu paper UNESCO, polisi juga. So paper ni walaupun dia 5 muka surat, dia punya reference, kuantiti, rujukan dia sebanyak 51, tapi kelebihan artikel ni kalau kita nak belajar ataupun nak guna, nak buat artikel polisi, kita bukan menghasilkan polisi, tidak kan? Kita baca government, contohnya Malaysia Automotive National Automotive Policy, automotive lah, National Automotive Policy, ada baru keluar baru National Policy tu. Jadi kita mungkin tahu, dan tak ramai orang kat Malaysia sedar benda ni, dan luar negara lagi tak tahu. Jadi kita review supaya worldwide nampak macam mana strengthen ataupun opportunities dalam National Automotive Policy untuk survive atau untuk compete dengan worldwide segmentation. So apa benda yang kita boleh review, kita boleh glance lah, maksudnya daripada polisi tu kita masuk lagi dengan konsep ataupun teori-teori yang sesuai, suitable and relevant, to come up some narrative study supaya orang faham, oh Malaysia ada buat polisi macam ni. Okay, jadi dia tengok lah kan. So ataupun you nak compare dengan negara-negara maju, contohnya you boleh compare, okay, dengan report A dan report B. Tapi kita jangan, you kena sedar fakta jangan diubah. Kita cuma menyokong dari segi perspektif academician ataupun daripada report-report yang lain, you compare dan sebagainya. Tapi boleh seronok juga compare sebab tak perlu banyak. Jadi kalau tanya saya, kalau yang mendengar ni ada yang background lecturer dan sebagainya,
Kadang-kadang saya selalu fikir, kadang-kadang ada limitation kan. Kadang-kadang kita boleh buat assignments, tak perlu banyak assignment tu, kadang-kadang 5 muka surat atau 4 muka surat atau 3 muka surat saja, yang mana saya rasa benda tu saya boleh terjemahkan dalam short communication. So dia orang boleh buat paper pendek ni, komunikasi pendek ni, kemudian hantar dekat survey sebagai syarat untuk dapatkan markah 20 markah ke 40 markah ke. Jadi ada benda output. Mana tahu daripada kelas kita yang pelajar tu mungkin daripada 20 orang yang hantar dekat short communication dekat Elsevier tu, mana tahu at least 10% pun dah boleh terbit, kira berjaya lah. So dia punya KPI submission lah, tapi mana tahu antara ramai-ramai tu ada yang terbit. Dah kita sebenarnya dapat terbitkan paper student lah. Jadi kita dapat bantu student untuk terbitkan artikel. Itu lagi nikmat yang lagi puas sebenarnya, dapat bantu orang lain terbit artikel. Kita mungkin dah biasa terbit artikel untuk sendiri, kita dah biasa sangat. Jadi mungkin kalau kita terbit pun kita okey, alhamdulillah. Tapi kalau orang lain dapat terbit artikel tu, kita punya berbunga-bunga dan punya hari tu mood positif tu bertambah-tambah. Jadi seronok dapat tolong dia, seronok dapat dia selesaikan masalah PhD dia, dapat dia naik pangkat, seronok. Okey, kita dapat bantu orang ya. Jadi kita kena ada rasa benda tu lah. Jadi bila ada rasa tu, kita ada seronok untuk kita berkongsi, ataupun kita rasa bersyukur dengan apa yang kita ada, knowledge tu orang lain dapat manfaat. Okey, paper ni seterusnya ini lebih kurang sesi, saya nak tunjukkan satu persatu lah supaya you punya idea. Lepas ni tulis artikel luas lah. Kalau macam ni paper aku kerja hari-hari aku buat report pasal safety ni, aku buat report pasal pembangunan ni, ada isu keselamatan, ada isu benda ni. So benda tu aku ambil finding tu, tambah sikit dengan citation, kaitkan sikit dengan antarabangsa punya law dan sebagainya, ethics sebagainya, boleh keluar artikel lah. Memanglah boleh. Dah lama dah orang buat artikel macam ni. Kita ada technical report, kita ada short report, kita ada macam-macam jenis. Okay. So yang ni kita masih lagi cover short communication. Kita akan cover jenis-jenis tu nanti. So masih lagi kat short communication. Yang ni 4 muka surat. 4 muka surat, ada satu table, ada satu figure. Reference dia ada 21. So tajuk dia Reaching Consumer, How the Tobacco Industry Use the Email Marketing. Tengok, gunakan email marketing. Macam mana syarikat tobacco ni nak reach consumer dengan gunakan email marketing je. Kalau kita tengok macam ni je kan. Jadi tengok idea dia simple, short communication, sebanyak 4 muka surat. So dia tunjukkan gambar ni, tengok ni. Kita kan biasakan dekat Malaysia kalau rokok, kadang-kadang gambar dia gambar macam yalah, gambar paru-paru berlubang lah, terbakar dah, hati terbakar je. So kita tengok macam mana approach yang digunakan oleh contoh kajian ni lah. Dia buat short communication. Saya tunjukkan satu gambar ni, macam mana dia buat satu gambar email marketing dia. Tunjukkan gambar apa, join the actions, warning, this product can cause gum disease and tooth loss. Contohlah kan. Jadi dia different lah, maksudnya dengan masa yang sama dia buat make a business punya marketing. Pada yang sama sebab isu kesihatan, jadi dia ada juga bagi macam sedikit nasihat dan teguran lah. So dia akan membahayakan keselamatan ataupun kesihatan kita. Ini tuntutan dunia, WHO, tuntutan dunia. Jadi semua benda-benda yang pasal rokok ni memang dia ada macam warning. Macam dulu kan, amaran undang-undang Malaysia ataupun kerajaan Malaysia, rokok itu membahayakan kesihatan. Ni contohlah idea yang gunakan email marketing je untuk dapat reach consumer, nak dapatkan maklum balas ataupun nak bagi information dekat consumer. Okay, macam tu pun boleh buat short communication. Okay, jadi bermaksud sekarang ni kita boleh adaptasi kalau you nak buat collaboration. Contohlah macam saya nak kupas pasal universiti saya, UPSI. So kita tahu UPSI adalah universiti pendidikan. Saya nak nampak supaya orang kenal apa strongnya UPSI di tentang education in worldwide. Why not saya buat technical report yang very compress and complex, tapi dari segi presentation tu very nice lah, dengan infografik, dengan gambar raja yang cantik. Tapi bukanlah nak tunjukkan yang UPSI ada itu ini, tak. Tapi kita selit-selit lah apa yang ada yang dekat UPSI yang nampakkan sebagai strengthen that opportunity tu. Tapi masa yang sama kita nak tunjukkan knowledge yang education tu supaya nampak simbolik dia education. Macam ni dia nampakkan juga pasal industri tobacco tu, tapi masa yang sama dia nak gambarkan tentang isu-isu nak tarik consumer, and macam mana perhatian ataupun dapat maklum balas daripada email. Okey. Paper yang kedua ni daripada jurnal Research Policy. So dia ada 9 muka surat.
So dia ada introduction, overview, literature, method, finding and discussion. Mohon maaf mungkin video ni lebih kepada santai, tapi sebenarnya mohon lihat bersama-sama contoh artikel yang saya dah bagi. Kemudian slide ni sebab dia akan bantu untuk kenal pasti poin-poin yang penting. Jadi slide ni memang nak beritahu dan guide kita untuk memahami idea kenapa kita nak cover short communication. So video ni bantu untuk dari segi kejelasan dan kefahaman apa kelebihan dalam artikel ni dan bagaimana nak tulis artikel ni. Okay. So paper dia ada 6 table. Ini contoh satu short communication yang penuh dengan tables. Okay. General Research Policy, Household Sector Innovation in China, Impact of Income and Motivation. So tu tajuk dia. So dia tulis kolaboratif bersama. Smart juga ni, dia tulis daripada China, Taiwan dengan Netherlands, US. So ada 4 country, China, Taiwan, Netherlands dengan US. Okay. General Research Policy, bidang short communication. So dia ada 9 muka surat, 6 table. Okay, saya tunjuklah table-table tu. Okay, dia ada satu tambahan sebab saya beritahu tentang artikel ni, dia ada letak appendix. So next kita boleh juga short communication tu letak appendix. So artikel ni, so dia letak walaupun dia ada 6 table, dia tambah satu lagi appendix. Macam kita bincang itulah. So appendix satu kelebihan untuk pikat publisher ataupun chief editor untuk dia accept paper kita, sebab dengan ada appendix tu akan menarik orang yang membaca. Orang yang tengah mencari bahan akan ambil bahan appendix dia untuk buat further atau next study. Okay, jadi saya tunjuklah gambar-gambar appendix tu. Okay, sekarang ni saya nak tunjukkan short communication yang lain. Yang kedua, tadi yang ada appendix, yang ni pun ada appendix. Yang ni journal daripada economic letter juga. Lain lah, bukan juga lah. Tadi dah jumpa economic letter, yang ini pun paper economic letter yang kedua. So yang ni ditulis oleh authors daripada Jerman dengan Norway, dua negara, good collaboration. So nama tajuk dia On the Economic Geography of Dual Distribution, the Case of McDonald in Germany. So dia cerita pasal economic geography dual distributions. Case dia ambil dekat McDonald dekat Jerman. So dia kaji antara orang Jerman dengan orang Norway, dia buat collaboration. So paper ni agak cepat juga, dalam masa 5 bulan, hantar bulan Oktober, bulan April, 5 bulan pula. Jadi berapa bulan tu? 3 campur 4, 7. Dalam 7 bulan daripada Oktober 2019 dan baru dia terbit 11 April baru ni 2020. So paper ni On the Economic Geography of Dual Distribution, the Case of the McDonald. So dalam artikel ni, so dia ada 6 table dengan ada 2 figure dan juga ada appendix. So ingat short communication ni yang kat sini walaupun 5 muka surat, dia cram dengan, macam saya bincang lagi kalau ingat first class saya cerita pasal research artikel saya yang mana saya gunakan 8 table, 4 ke 5 gambar rajah untuk tembus Q1. Itu research artikel. Ini short communication ni pun dia letak banyak table dan figure. Nampak tak? Walaupun dia 3 muka surat, 5 muka surat, table, figure, appendix, dia tahu benda tu magnet yang publisher nak. Jadi kita kena usahakan benda tu daripada tips yang lain lah, maksudnya buat collaboration dan sebagainya. Okay, alright, paper ni dah economic letter ni memang Q1 lah, dah memang antara. Okay, saya tunjuk juga satu gambar rajah. Kalau nak tunjuk gambar map, kita bila nak melukis gambar rajah ni macam-macam cara nak lukis gambar rajah. So macam-macam rupa nak letak gambar mapping ke. Macam ni dia letak geography distribution. Kita tengoklah gambar apa kita panggil lokalisasi punya point. Yang dia tunjuk kat situ kan. So dia tunjuk overall dengan highway. Jadi you tengok kat sini lah. Dia punya appendix dia letak kat sini, tulis geography distribution McDonald restaurant in Germany, franchise restaurant in red. Dia tunjuk dalam point yang berwarna merah. So dia tunjukkan map data from the Google. Okay, pakai Google Map pun boleh masuk short communication. Tu. Kalau you nak tahu pasal benda-benda lain kan, kita dekat Google ni kita ada Google Maps, kita ada Google Trends, kita ada Google Pattern. So semua benda tu you boleh apply. Orang biarlah orang nak kata pakai Google boleh percaya ke tak sebagai. Okay, dia menjadikan user dan platform worldwide tau. Bagi jurnal, as long benda tu boleh dibuktikan walaupun hanya menggunakan Google, kita tak payahlah nak katakan Google tu bagus tak bagus, tu doesn't matter lah. Tu kita letak grade C tu grade D. Tapi bagi jurnal, kalau tanya saya kan, saya cool je, saya dah relax sebab saya dah biasa orang duk cakap tak elok, tapi saya biasa dah. Saya jumpa paper Q1 yang pakai dictionary Oxford, pakai Wikipedia, pakai Google Trends, ni yang contoh pakai Google Map. Semua benda ni boleh apply supaya nampak kita punya artikel tu ada presentation. Explore benda-benda apa yang ada
ataupun kalau you ada guna apa ni software, art software, kat situ pun nampak cantik juga untuk komen ataupun jenis apa lagi saya lupa satu tu untuk communication apa yang geng communication media punya geng, ada satu software tu, itu pun menarik jugalah macam-macam dah sekarang platform yang ada Kadang-kadang saya jumpa juga satu artikel tu, kalau dia macam dia nak beritahu macam okey, penting contoh syarikat ni penting macam ni. Okey, nak lebih lanjut tahu pasal syarikat tu, dia letak QR code je. Jadi kita baca jurnal pun boleh main QR code. Jadi nampak macam pergi jauh dah go to the simple lah. Sekarang ni orang gunakan teknologi jugalah untuk dari segi bacaan. Jadi contoh macam COVID-19 ni lah. Sekarang ni kalau you pergi mana-mana kedai, you kena ambil suhu lepas tu kena pakai hand sanitizer tu, kemudian kena tulis nama dengan telefon. Contoh saya baru pergi Watson baru ni, dia masukkan QR code je. Jadi perasanlah macam orang belakang-belakang tu, orang depan saya tu dia tak tahu QR code tu, dia kata FB ada FB. Dekat FB tu dekat atas sekali bar belah kanan tu you tengok ada QR code, klik kat situ. Jadi Facebook pun sediakan platform QR code untuk kita check. Jadi cepat je. Jadi baguslah. Jadi benda-benda tu jadi mudah sekarang ni. As long kita ada handphone, kita ada data lah. Sebab tu sekarang ni data handphone tu dah jadi macam satu benda yang keperluan dah. Okey, dia tunjuk gambar rajah lain pula. Saya tunjukkan dari segi gambar pemetaan. So nanti you tengok juga contoh yang saya bagi ni, dan full artikel je, ada sediakan artikel tu supaya kita punya idea banyak tau, tak rigid. You tak kira lagi saya ada tak saya bagi contoh, saya dah bagi dah contoh dalam tu. Play Store. Kita boleh kita boleh jadikan Play Store tu sebagai data. Contoh dia satu paper yang saya review dulu tu, orang berkaitan dengan umrah di Mekah dan di Madinah. So dekat situ untuk buat aktiviti ibadah dan satu destinasi daripada masjid ke hotel. So dia orang dah ada buat macam map. Dalam bahasa Arab ada, bahasa Melayu ada, bahasa Indonesia ada. Jadi kita study berapa banyak tool ataupun apps, kita panggil apps lah. Berapa banyak apps cerita pasal maps dekat Mekah. So kita study lah, kita buat comparison dari segi bahasa, dari segi fungsi apps tu dan sebagainya. Jadi maksudnya menggunakan apps saja pun boleh terbit artikel. Jadi kalau tanya saya, the research ni dia macam-macam jenis. Saya kena terima benda tu sebab memang kita ada jenis macam tu dalam research. Tak kisah jenis. Jadi sama ada dia jadi main atau jadi support. Kalau jadi main, dia kena betul-betul komprehensif lah, dia kena cover all lah to come out sebagai dia boleh study dia punya impact dan sebagainya. Tapi kalau jadikan konsep atau support memang tak ada masalah. Kemudian kita nak ceritakan ini short communication, kategori short communication yang no outline. Yang no outline, maksudnya dia straightforward je. Yang ni contoh dia, dia ada abstract lah, lepas tu dia terus outline. So tajuk ni daripada Journal of Infection and Public Health, sama macam jurnal yang Nature COVID-19 tadi. So yang ni 3 muka surat, reference dia 7. So tajuk dia Effective Vaccines Management. Ni nampak ni, Vaccine Management. Ni baru berapa kurang berapa sebulan, saya tak ingat dah. Ada student atau lecturer, lupa dah saya, dia nak buat tajuk pasal vaccine management. Betul, student nak minta saya jadi supervisor. Saya kata saya benda-benda yang pasal hospital ni kalau nak jadikan something like systematic atau management, saya memang setuju sangat lah. Sebab dia tengok saya banyak buat lean healthcare, jadi dia dah nak buat vaccine management. Ni benda yang seronok benda-benda yang kita dah biasa dengan pengurusan ni, kita nak study juga pengurusan critical. So vaccine management menarik So inilah contoh dia, effective vaccine management and Oman healthcare system, challenge to maintain high global standard. Dia satu benda yang you kena faham tau. Kalau orang engineering, kalau kita tengok tajuk dia, kalau orang social science atau orang management tak faham tajuk dia. Tapi kalau tajuk healthcare ni, memang ada satu topik memang betul-betul kita tak faham lah, bahasa-bahasa medical kan. Tapi dalam bahasa lain, sebab dekat hospital ni ada nurse tu manusia, human, doktor human, ada patient, ada ICT, ada facilities, dia ada prosedur dan dokumen. Banyaknya elemen-elemen soft, kita punya soft engineering ke, soft IT ke, soft management yang berkaitan dengan manusia yang kurang study di hospital. Lagi-lagi dalam bidang medical. Patient lain, dia pesakit.
selain bila pesakit. Jadi sebab tu kat Malaysia ni nampak lah IPTS pun, KPJ dah mula dah buat bidang healthcare management. So ada nursing management, nutrition, so dia dah masuk dah. So saya merasakan ni titik permulaan lah mana-mana researcher ataupun yang mendengar ni nak buat artikel. Saya tak tahu nak kata apa. Memang kalau you explore dalam bidang healthcare, memang banyak jurnal dekat dunia ni. Dari segi reject rate rendah. Sebab jurnal banyak. Kita ada pilihan untuk hantar. Tapi ingat, kita dah cover banyak kan. Kita dah cover tip and tricks. So benda tu kena pegang. Jangan kata senang, kalau hantar kena reject. Memanglah kena reject. Penat saya sebut itu kena buat macam ni, kena buat macam ni. You tak ikut pun, tak buat pun. Lah, dia kata, pakcik kata senang je, kita hantar je lah. Tu susah, senang jenis macam tu. Tu senang jenis kategori yang tak ada standard lah. So kita dah buat dah standardize, dah kena gunakan database, advanced search. Kemudian kita dah belajar dah tip and trick. So kita dah belajar dah jenis-jenis artikel. Okay, lepas ni kan kita cuba nak menulis ikut chapter by chapter. So semua ilmu ni you adapt and apply. Janganlah kita dah belajar 3 bulan lebih nanti kita dah habis semua kelas ni lupa semuanya. Saya tahu mungkin kelas ni non-stop. You rasa tak boleh nak kejar. Okay, saya yang buat video ni pun terkejar-kejar. Tapi tak apalah, kita buat benda yang baik, benda yang positif. Sebab ilmu ni kita kena sampaikan. Saya nak kekalkan momentum tu. Walaupun you tertinggal, tapi saya nak terus bawa benda ni supaya saya bawa you sama-sama sampai ke hujung lah. Sampai sama-sama dapat manfaat dia. Okay, tak apa, yang tertinggal tu walaupun yang mendengar video ni dah lama, mungkin dia dengar video ni lepas raya, jadi tak apa, janji you dapat, you faham. Okay, kalau tak faham, kita boleh bincang dekat soalan-soalan you boleh tanya dekat grup perbincangan. Okay, yang ni pun menarik. Dia ada bagi contoh gambar rajah, the number of the males case in relation of the vaccine coverage. Dia tunjuk, dia buatkan tadi kan vaccine management. So paper yang berikut ni lagi best. Short communication, muka surat dia 2 je. Kan kata boleh ke? Ni contoh dia. No abstract, no outline. Lagi best. Abstract pun tak payah buat, outline pun tak ada. Bubuh tajuk, cerita. 2 muka surat je. Reference dia banyak sikit, 16 reference. Dia banyak sikit 16. Figure ada 1, table ada 1. Jadi ni tajuk dia. Ni paper ni memang ke mana-mana saya pergi, saya mengajar, bila tengok kram je, gambar rajah orang macam nak mengantuk je, saya keluarkan paper ni. Okey, ni contoh. Kalau you malas sangat tulis artikel, ni contoh. Dapat paper Q1. 2 muka surat je. Tak ada outline, tak ada abstract. Jalan terus. Orang kata, ya betul paper dia macam tu. Ada, saya tunjuk ni. So ni paper ni cerita pasal pertubuhan antarabangsa. Tajuk dia The Future of UNESCO. The Future of UNESCO, titik 2 bertindih, Strategy for Attracting New Resources. So jurnal ni, ni jurnal ni bidang dia lain sikit, International Journal Education Development. Tengok, Journal Education Development pun kita boleh hantar short communication, 2 muka surat, no abstract, no outline. Okay, reference dah banyak sikit, ada 16 tadi ada reference dia. Okay, saya tunjuklah dia ada gambar, dia ada satu table tak silap saya. Yes, dia ada satu table, saya tunjukkan table tu. So ni table dia. So kita tengoklah kat situ, simple je table dia. Dia bezakan UNESCO, ILO, WHO, FAO, pandai dia. Dia libatkan nama-nama besar dalam pertubuhan ni. So dia ceritalah total from additional funds, regular budget and others funds. So kat sini ada numbers. So kemudian saya tunjuk dekat reference lah. Satu benda yang saya nak kongsi di sinilah Kalau you tengok dekat penulis dia, nama penulis tu Heinemann, Stephen P. Heinemann. So dia ni adalah International Education Policy dekat United States. Okay, nama dia Stephen P. Heinemann. So walaupun 16 reference tu, daripada 16 reference tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dia diri sendiri. Maksudnya dia buat self site. Daripada 16 reference dalam artikel ini, dalam short communication ni, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dia cite diri dia. Maksudnya kalau 16 tolak 7, maksudnya 9 daripada authors lain, 6 diri dia. Jadi tak ada masalah walaupun jurnal ni Q1 ke, dia punya impact factor tinggi, berindeks Scopus dan WOS, tapi dia sebenarnya boleh buat self citation saja je. Saya tunjuk, kebetulan saya perasan dekat reference dia, saya tunjukkan sebenarnya self citation boleh. Okay, short report. Okay, kita dah pergi short communication. Kalau you faham tadi short communication, saya tunjuk pelbagai perspektif
Ada yang full macam research tapi dia 3 muka surat, ada yang banyak sikit 7 muka surat, ada yang ada appendix, ada abstract tapi tak ada outline, ada yang abstract pun tak ada, outline pun tak ada. Jadi tu jenis-jenis short communication. Baru satu jenis short communication. So sekarang ni kita nak pergi yang kedua, nama dia short report. Short report. Okay, tengok pula short report. So short report ni 5 muka surat, ditulis orang je, orang Sweden. Dia punya tajuk pendek je, Populism and High Inequality in High Income Countries. So kat sini dia publish artikel dekat match dengan tajuk dengan nama jurnal dia. So nama jurnal dia Population Health ataupun SSM Population Health. Okay, nama tajuk dia tadi sebut Populism and High Inequality in High Income Countries. Kategori short report, maksudnya report pendek. Okey, selain daripada short report, apa lagi kita boleh hantar dalam konteks short communication? Ini spesifik dalam Science Direct, dia tulis kategori dia adalah experience in teaching and learning. Experience, pengalaman, pembelajaran dan pengajaran. Okey, kat sini ada 8 muka surat, ada 3 table, ada 2 figure, reference ada 19. Okey, saya tunjuk paper ni. Okey, ditulis oleh orang Malaysia. Experience in teaching and learning ni, kategori ni ditulis oleh orang Malaysia daripada daripada Universiti Monash University. Nama tajuk dia A Training Workshop for Community Pharmacists Workforce Caring for Older Adults. Okey, tu tajuk dia. Okey, saya tunjukkan sebab dia ada 3 table 2 figure, saya tunjukkan beberapa lah. Satu contoh paper ni patient, dia tunjuk kat sini lah. Jadi kita boleh come out, kalau ni berapa tadi table dia? Ada 3 table dan 2 figure. Kategori tadi short case, ni experience and teaching and learning. So jenis yang berikut dia, short communication dah, short report dah, experience and teaching and learning dah. Yang ni namanya invited viewpoint. Okay, so yang ni dia punya outline dia ada introduction, ada key COVID-19, kunci kepada puncanya pada COVID-19, government's response, society response and recommendation. So saya tulis ada punya outline. So yang ni ada 9 muka surat, satu table satu figure. So reference ni banyak sikit, 47. Okay, so yang ni 9 muka surat. Ni kategori short communication jenis invited viewpoint. Okey, yang ni tulis punyalah ramai, cerita pasal COVID-19 daripada Indonesia, daripada US, daripada Japan, daripada Australia. Okey, yang ni hantar bulan Mac. Bulan Mac baru ni, 27 Mac. 4 April dah terbit. 27, 28, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4. Berapa hari tu? 8 hari. 8 hari terbit. 8 hari terbit. Critical lah. Tajuk dia simple je. Invited viewpoint, mungkin dia invite lah authors ni. Review and analysis current response to COVID-19 in Indonesia period of January to March. Paper ni saya share a few kawan-kawan saya, kata, "Weh, come on, you all boleh buat ni, bro, babe, buat paper ni. Ni contoh paper buat kat Indonesia. Kau ambil paper ni, kau replicate, kita buat case dekat Malaysia. Kita buat macam mana Indonesia buat." For me, bagi saya, government Malaysia dah buat lebih advance daripada Indonesia buat. Jadi kita boleh tambah sikit paper ni, tambah baik paper ni untuk kita terbit di Malaysia. Paper ni 8 hari boleh terbit. So kita kumpul lah mungkin kita kumpul researcher. Kau ada kawan kau dekat supervisor kau from Japan, invite dia. So kita ada kawan-kawan kita dekat UK, kita invite kat UK. Jadi buat collaboration. So buat paper macam ni, kita mostly hantar je jurnal yang sama. Dia ni hantar kat Progress Disaster Science, kita hantar juga kat Progress Disaster Science tu. Yang ni Malaysia tak ada lagi. Dia nak reject ke paper? Tak, kan saya sebut. Dia lagi suka paper yang sama terbit tempat dia. Supaya dia kata, oh, aku datang Indonesia pun ada, dekat Malaysia pun ada. Jadi semua cerita pasal COVID-19 akan pergi dekat Progress and Disaster Science. Ambil ni sebagai opportunity. You boleh create opportunity tu dengan adapt. Indonesia boleh, kenapa Malaysia tak boleh buat? Memang saya tunjuk kat sini simple je dengan gambar rajah dia screenshot dekat dia punya Indonesia government. So dia ada buat Indonesian government COVID-19 website. So kita pun ada website hospital kan. Jadi kita pun dah start sekarang mostly dekat government yang tertentu. You buka je kat front page, memang dia akan keluar tentang our preventive ke, our protection ke, our stay safe ke, stay home ke, memang berkaitan dengan COVID-19. Itu sebagai satu benda yang
social responsibility lah. Saya rasa Malaysia kena buat dan kena study sebenarnya. So kita boleh buka semua website di government, especially buka je website, benda yang kita nampak adalah benda-benda yang berkaitan dengan nasihat ataupun social contribution kepada COVID-19. Tu kena buat kalau tanya dengan saya. Tapi benda tu memang saya study lah. Memang betul lah, negara-negara ataupun big firms, once you buka website je kita akan jumpa COVID-19 punya information. So itu sebagai tanda kita support kepada social responsibility. Tapi itulah kat Malaysia belum lagi. Kita tak meraihkan lah benda-benda macam tu. Tak adalah, bukan nak fikir cantik, tapi kita panggil support each other lah. So kadang-kadang bila nak berdakwah ataupun nak beri informasi ni, kadang-kadang buat biar benda kecil tapi benda tu akan dapat. Okay, alright. Kemudian ditunjukkan simple. Table ni memang simple. Dia tunjukkan kronologi, date, issue, agency, title, regulation, reference. So dia start dekat Indonesia. Kat Malaysia kita bila start cerita pasal COVID-19, bila tarikh kita start 4 Februari, 28 Februari apa government buat lepas date tu. So kita ada kronologi. So you boleh buat macam kronologi tu, boleh buat satu artikel. Simple. Siapa tengok benda ni, kita memang ada data ni, kita ada information ni, tak susah pun, dekat public je kita boleh tengok benda ni. Surat khabar banyak. Yang benda ni dia ambil daripada apa? Dia ambil daripada letter, daripada mana-mana instruction. Tapi make sure lah kan, maklumat-maklumat ni kalau kata benda ni sulit, kena dapatkan kebenaran lah. Kalau kita buat research public, kita letak je yang public daripada website Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Okay. Kemudian kita dah cover dah macam-macam jenis tadi kan. Ni invited viewpoint, kemudian tadi ada experience in teaching and learnings, kemudian kita ada short report kan. So ini kita pergi commentary. So commentary ni pun kategori short communication. So yang ni page tu 2 muka surat, no outline. So dalam segi reference ni ada 9 muka surat, no table, no figure, 2 muka surat, quantity ada 9 dalam reference, jenis commentary. Okay, topik COVID-19 saja, tingkat COVID-19 ni bukan apa, sambil-sambil tu bagi artikel you pun boleh faham pasal COVID-19. Okay, challenge tajuk dia COVID-19 titik 2 bertindih, challenge its consequences for rural health care in India. Ini challenge and its consequence health in India. India pun pandai, dia buat collaboration dengan US. Memang pandai lah. Kalau saya cakap ikhlas lah kan, kalau jurnal ni chief editor ni from US, memang ke US lah kita kena collaborate. Itu yang macam saya dah sebut juga dalam TM Tricks lah. Kalau kita tahu journal tu from Thailand, chief editor from the Thailand, kita tulis from Malaysia, kita punya collaboration atau team member kita ada from Thailand juga. Basically lah, walaupun orang kata mungkin ada isu macam conflict interest, tapi it's not. Ni sebagai tanda kita faham nature, kita support. Kita kena tahu, alangkah bagusnya kita nak kaji pasal jurnal dekat orang Thailand, dekat Thailand. So why not kita invite seorang team member from the Thailand, kita work together to come up one article supaya dia boleh faham tentang konsep environment. So yang kita ni kenapa nak hantar jurnal kat Thailand kan, mesti ada sebab. Jadi sebab kita invite from the Thailand. Positif. Bukan satu benda nak tunjukkan kita nak bodek ke, bukan kan. Dia cara smart punya collaborations. Okey, yang berikutnya, selain daripada sebelum ni kita sebut apa, lupa saya, commentary. Sekarang ni kita pergi brief opinions. Brief opinion pun boleh hantar kat short communication. Boleh. No outline. Maksudnya letak abstract, cerita je, tak ada intro lah, cerita je. 3 muka surat. Reference ada 9 je. Table ada 1 je. Jalan terus. Okay, brief opinion, tajuk dia Introducing Multidiscipline Oncology Management to the Medicine Students. Ini medical student. Ini pun satu lagi. Saya kadang-kadang gelak dengan kawan saya lah, macam Fazli, what's next? Bila nak buat PhD medik? Itulah, aku bukan doktor. Hilang kau study lah benda management kan, banyak nak study doktor ke nursing ke. And kau dah buat tadi pasal ambulance kan. Aku dah study dah ambulance. So dah faham dah sistem ambulance dengan Malaysia ni cukup tak cukup, macam mana orang bekerja, facility semua saya dah buat lah. Why not nak study? Itulah aku nak study benda-benda yang patut lah. So itu satu bab lah. Tapi saya tengok kawan-kawan saya yang buat PhD, kalau dia bukan betul-betul bidang medik ataupun bukan doktor, dia semua study kat among student, medical student. Why not? Study lah. Macam saya di UPSI pun ramai orang pensyarah ataupun student-student postgrad, dia punya sampel students, pelajar yang belum final year. Jadi guna kat sekolah pun gunakan pelajar. Jadi tak ada masalah. Walaupun kita dalam bidang medicals, perspektif unit analisis tu daripada sampel, tak kisahlah patient ataupun workers pun boleh kan. Cuma dia tak bukan jenis klinikal lah, klinikal yang betul-betul based pada spesifik. Kalau doktor dia itulah medicine dan sebagainya lah. Farmasis dia adalah ubat-ubat dia. Okay, so ada table simulate
board, so tengok simulate board ni. So you tengoklah macam mana disease site, patient example, discussion point. So dia ada buat table. Saya ni contoh satu table saya letak. Okay, brief opinion tadi yang 3 muka surat. So ada reference 9-nya, cuma ada satu table. Okay, kemudian selain pada brief opinion, kita ada satu lagi, kita ada namanya research highlight. Research highlight, no abstract. Tak ada abstract lah pula, tapi ada outline. Ni nama kategori dia masih lagi semua ni short communication, kategori research highlight. So kat sini background, result, conclusion, perspective. Okay, dia ada 3 muka surat dan reference ada 17, satu je table. Jadi paper ni digunakan tanda soal. Be careful juga tanda soal ni. Saya sebenarnya kalau tengok tajuk tanda soal ni memang menarik. Memang topik pakai tanda soal, how to calculate sample size. Best kan tajuk dia. Tapi saya tengok juga paper-paper dekat situ, tengok juga chief editor, dia ni orang kuali ke? Betul lah, patutlah banyak main tanda soal sebab orang kuali kan. So orang kuali banyak main persoalan. Jadi saya pun nak kena buat tajuk persoalan lah, sebab daripada artikel ni, daripada jurnal ni kita tengok keluaran dia, kalau dalam 10 tajuk, 9 semua ada main tanda soal. Saya main tanda soal lah. Kalau saya tak nak main tanda soal, saya kena hantar jurnal lain lah. Kita kena faham lah, datang tempat orang kita kena ikut. Okay, what do teachers see? Perception of school time physical activity program on the student behaviour. Okay, saya kadang-kadang the way saya pilih contoh-contoh artikel ni, saya nak semua orang boleh faham. Saya dalam bidang sains ke, dalam bidang human ke, dalam bidang technical atau management, boleh faham. So ini kategori research highlight. Okay, dia tulis oleh orang, dia pun terbit dia daripada US, guru US. US sangat susah kan. Kalau orang US tulis, dia nak collaborate dengan negara lain tu susah. Dia dengan orang dia orang je. Okay, bukan tak ada, kebanyakan ni macam tu. Okay, so revise paper daripada Disember 2018, Jun 2019 complete. Dia boleh terbit. So ini kategori research highlight. Okay, so dia letak table juga. Saya tunjukkan dia punya table, very simple table. Dia tunjukkan positive behavior dengan problem behavior. Siapa nak study pasal gelagat atau behavior, boleh baca paper ni yang berkaitan dengan what do teacher use, perception of school time physical activity program on the student behavior. So tunjukkan student behavior tu dalam konteks positive behavior dengan problem behavior. Okay, kita dah habis dah cover jenis. Saya ulangkan balik tadi, kita ada short communication. Okay, kemudian kita ada yang macam-macam lah, short communication, no abstract, ada no outline. Kemudian kita ada short report. Kemudian kita ada experience in teaching and learning. Kemudian kita ada invited viewpoint. Kemudian kita ada commentary. Kita ada brief opinion. Dan last sekali kita ada research highlight. Dan mungkin ada lagi. Banyak tak jenis-jenis artikel yang kita baru tahu ataupun kita baru explore. Tak kisahlah siapa pun kita kan. Kalau macam saya lah, especially macam dulu saya dah cover topik ni, saya dah cover semua jenis. Tapi bila selang setahun saya buka balik dekat Science Direct contoh je, lah banyak lagi jenis-jenis lain. Setiap kali buka je senyum, dapat idea baru, dapat ilmu baru. Mungkin saya ni lebih kepada visualize dengan the way saya observe adalah tengok macam mana orang dapat idea. Tu kadang senyum gelak-gelak seorang, kadang-kadang bincang dengan wife, kadang wife pun bukanlah dalam bidang ni kan. You tengok benda ni. Play Store pun boleh buat thesis, ataupun Play Store pun boleh buat satu artikel. Tengok ni, orang main Google Map je. Ni buat Google Trend dia. Dia kata macam mana Google Trend tu, saya tunjuk lah macam tu je. Macam tu je. Jadi kita kena belajar dekat sini. Tengok ni Wikipedia pun boleh terbit. Kita dulu kalau buat assignment kena potong markah pakai kamus Oxford ke, pakai Wikipedia. Tapi bila luar ni, dunia luar ni dia lebih friendly, lebih open. Sebab tu kadang-kadang macam saya sini sikit kan, kalau macam dia nak hantar jurnal kat Malaysia, saya tahu sukakan buatan Malaysia is good, tapi kadang-kadang kita bila nak berkarya ni, orang nak menghargai apa yang kita tulis tu, kita kongsikan secara worldwide. Sebab kadang-kadang worldwide tu lebih terbuka, dia lebih menghargai, lebih meraihkan idea. Kadang-kadang biar nampak simple dekat cara analisis, approach dia simple, tetapi point tu penting kepada diraihkan ramai. Dia memang dalam dunia ni benda yang simple akan ramai user, akan ramai pembaca, ramai reader. Jadi kita kena explore semua ni. Okay, lepas ni kita punya knowledge makin luas. Daripada research article kita dah faham, sampai ke pilot pun boleh buat, satu research question pun boleh buat. Kemudian kita buat literature review. Kita dah ada macam-macam systematic literature review tu, dengan macam-macam pisma dan macam-macam scholar, teknik, kaedah. So dah ada yang panjang, ada yang pendek. Systematic literature review macam-macam. So gunakan advanced search. So kalau buat systematic literature review, kita boleh tingkatkan expertise
kita dalam gunakan advanced search, sebab setiap top publisher dia gunakan kaedah yang berlainan. Kemudian kita buat general review, tak pernah tahu pun general review tu boleh hasilkan artikel. Simple je, simple apa-apa pun. 2.2 satu artikel, 2.3 satu artikel, 2.4 satu artikel, review je. Okay, ingat dah habis kat situ juga. Rupanya mana-mana yang kita boleh jadikan satu bentuk idea, boleh jadi come out sebagai propose, model, method dan sebagainya pun boleh buat artikel. So hari ni short communication, dah simpelnya. Aku sukalah sangat short communication. Lagi-lagi orang teknikal lah, orang sains, orang engineering. Biasanya dia memang ada banyak research, dia ada result dan sebagainya, tapi bila nak menulis sampai 5 muka surat gaul kepala. Ni platform yang ada. Okey, tulis satu artikel nak cari reference susah. Ni ada 5, ada 4, ada 7, ada 9 je reference nak pakai. So short communication satu platform khas. Okey, tambahan untuk kita bereksplore, especially orang yang ada kelemahan ataupun ada kekurangan dalam konteks jumlah reference yang banyak. Dari segi nak writing pun dia jenis report straightforward. Macam saya suka buat report yang pendek, 2 muka surat, 3 muka surat. Apa-apa event atau aktiviti yang buat, saya buat report. Jadi report tu sebenarnya boleh convert jadi artikel, tapi sikit lah. Kita mungkin dekat artikel kita tu mungkin tak ada citation, tapi untuk hantar ke jurnal kita kena ada buat sedikit citation, nak tunjukkan sebagai ada academic influence kat situ. Sebab tu tak perlu banyak, sebab tu ada 4 je reference ataupun kurang lebih lah. Maksudnya satu muka surat je kalau paling banyak pun. Okey, saya ucapkan terima kasih dah mendengar sampai habis dalam 1 jam tentang short communication. Saya doakan semoga you all dapat terima kan. Memang kena tengok kan, menonton bersama-sama dengan slide dan juga dengan artikel yang saya bagi. Okey, saya harap semua makin luas dan semakin faham, sebab kita dah habis dah ni. Kita bagi level 1. Okey, kita ni plan dia untuk 3 bulan ni level 1, tapi level 1 ni memang semua kena pegang. Kalau you tak boleh absorb level 1, macam mana kita nak join level 2? Level 2 ni memang lagi deep kita masuk dalam. Jadi 3 bulan ni kita pergi level 1, kena faham daripada first class kita yang kita belajar database advances, kita dah ada 58 tip and trick. Level 2 kita sambung balik 59 sampai ke 120. Dia macam itulah. Ilmu kena continuous, kita terus akan belajar. So kita akan jumpa yang ni kan, jumpa research highlight. So kita akan jumpa. Saya ada limitation yang saya tak boleh nak kongsi terlalu lebih. Mungkin level tu nanti kita akan absorb lagi. Kita mainan ayat. So kita keluarkan ayat-ayat yang best. Best ni perenggan ni, kita tunjuk ni contoh perenggan yang bagus nak buat research highlight. Jom kita copy. Copy tu bukanlah copy, ambil idea, kita jadikan frame, lepas tu kita ubah sesuai lah. Kita akan belajar dari segi technically pula. Jadi saya tak nak cover tahap 1 terlalu technical, janji semua orang faham, berbunga-bunga. Knowledge makin baik lah, aku dah faham dah artikel ni, baru aku faham kaitan artikel dengan tesis. Dia saling alignment, saling berkaitan, saling lengkap dalam melengkapi. Okey, akhir sekali saya mohon maaf, panjang pula saya ulas benda ni. Mohon maaf sekiranya ada kesilapan dan kekurangan dalam menyampaikan dan menyebut. Mungkin ada bahasa Inggeris terbelit-belit saya sebut. Saya bukanlah yang bahasa Inggeris bagus orangnya, malah bahasa Melayu peteruk semua bahasa lah tu. Okey, minta maaf atas kekurangan dalam penyampaian. Mohon maaf lagi sekali. Semoga kita terus dalam keadaan yang stay safe, dalam selamat, dalam mencari ilmu. Pada masa yang sama kita kena jaga juga kita punya diri sendiri dan keluarga. So saya doakan semua dalam keadaan sihat dan dimudahkan segala urusan. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dan selamat malam.